Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung tajuk semalam ya. Untuk tajuk jenayah dalam Islam bab ibadat untuk tingkatan 5. Jadi Ustazah akan ulang balik serba sedikit mengenai tajuk semalam. Okey, baik ya semua belajar. Okay, sebelum tu kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey ya, baca semua bersedia ya. Kita teruskan pelajaran kita insya-Allah. Okey, kita sambung untuk tajuk semalam iaitu pelajaran ke-15 ya untuk bab jenayah. Kita sambung ya sedikit. Maksud jenayah, kesalahan-kesalahan yang dinyatakan hukumannya dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah serta sebahagiannya daripada mahkamah. Maknanya telah disebut dalam mahkamah atas perbincangan dengan pemerintah dah ya. Kemudian ini daripada buku Al-Ahkamus Sultaniyah. Kemudian hukum. Hukum pemerintah melaksanakan hukuman terhadap jenayah tersebut adalah wajib. Ya, wajib. Okey, seterusnya, ni pun kita dah belajar semalam, hukum hudud. Ya. Hukum hudud, apakah maksud dia? Dia ada 3 semua. Ya. Hudud, qisas dan juga ta'zir. Kita masuk dalam hukum hudud. Hudud maksud dia ialah hukuman kesiksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuknya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Semalam kita dah belajar ya, bagaimana dinyatakan bahawa hudud itu kita buat hukuman terhadap kesiksaan. Maksudnya jenis-jenis kesiksaan, jenis-jenis jenayah yang telah dilakukan oleh manusia. Kemudian hukuman itu memang daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya. Hukum melaksanakan hukuman hudud ini adalah wajib. Okay. Baik, kita terus. Jenis-jenis kesalahan di bawah hukuman jenayah hudud. Ya, ingat ya, jenayah dalam Islam dikategorikan kepada tiga jenis hukuman. Ya. Pertama hudud, qisas dan juga ta'zir. Baik, masuk pada hudud lagi. Okey, untuk hudud, jenis kesalahan di bawah hukuman jenayah hudud ni terbahagi kepada 5. Semalam kita dah bincang ya, iaitu pertama minum arak, ya, mencuri, qazaf, zina dan juga merompak. Jadi kelima-lima ini, lima jenis jenayah ini, hukuman dia dah disebutkan dalam Al-Quran. Itu maksud dia kat sini. Baik, terus. Baik, pertama, jenayah minum arak. Semalam dah bincang kan? Okay, saya dah cerita lagi lah. Ta'rif dia ialah meminum sebarang bahan yang memabukkan. Okay? Contoh tak kira lah, apa-apa toddy ke, yang tuak yang memang dah masam, yang boleh memabukkan. Bukan nama tuak lagi dah. Dah memang nama arak dah. Itu pun dikira sebagai minum arak. Okay? Dinamakan arak atau tidak, banyak ataupun sedikit. Minum sedikit pun tak boleh. Walaupun sedikit, dikira minum arak. Jadi siapa yang melakukan perbuatan ini, hukuman hudud dia ialah disebat sebanyak 40 kali. Termaktub di dalam Al-Quran. Baik, kita terus pula kepada jenayah yang kedua, iaitu mencuri. Okey, untuk jenayah mencuri ini, apa maksud dia? Maksud dia ialah mengambil harta orang lain secara tersembunyi tanpa kerelaannya dengan tujuan memilikinya. Maksud dia ialah perbuatan tu, ya, perbuatan yang dilakukan itu adalah apa dia? Caranya dia buat perbuatan tersebut dalam keadaan dia mengambil satu benda yang tersembunyi. Memang benda tu memang benda yang tersembunyi. Ya, dia ambil tanpa rela, tanpa kerelaan orang lain. Ki dia ialah secara tersembunyi. Ya, untuk tujuan dia ambil benda tu dan memiliki dia. Jadi hukuman yang telah ditetapkan, apa dia? Iaitu potong tangan. Potongnya kat mana? Sini. Ya, dipotong tangan dia, kemudian barang yang dicuri itu mestilah dia pulangkan. Pulangkan barang yang dicuri tersebut. Itu dia mencuri. Okey, itu jenayah yang kedua. Jenayah yang ketiga kita juga dah bincang semalam, itu qazaf. Dia maksud qazaf
tuduhan zina ataupun penafian nasab. Zina ni seorang lelaki lah, biasanya seorang lelaki ataupun perempuan yang menuduh seorang perempuan yang memang baik, yang tak ada sebab dia nak berzina, ataupun seorang lelaki dia menafikan, dua jenis, dua benda ni. Ataupun dia menafikan, dia kata anak yang lahir daripada isteri dia tu bukan zuriat dia. Jadi dia menafikan nasab tersebut terhadap orang yang baik akhlak. Ni isteri dia lah contoh. Jadi ini ditakrifkan sebagai qazaf. Dua benda ni, satu tuduh zina, satu menafikan nasab. Jadi dua perkara ini dinamakan qazaf. Jadi kalau sabit kesalahan, memang dia perbuatan dia itu memang tuduhan, bukan yang tak ada bukti dan sebagainya, dah sabit dah, maka apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah iaitu sebat 80 kali kepada orang yang menuduh. 80 kali. Dia sekali ganda daripada arak tadi, minum arak. Dan juga dia tidak akan diterima kesaksian dia. Maknanya kalau dia ada dia nak kena jadi saksi, tak boleh. Itu dia maksud dia, tidak diterima sebagai saksi. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat ialah perbuatan zina. Baik, untuk perbuatan zina, kita tengok dia takrif. Semalam pun kita dah bincang. Apa dia zina? Zina ialah melakukan persetubuhan haram. Tak ada nikah, tak ada perkahwinan yang sah antara lelaki dan perempuan, dia melakukan persetubuhan haram. Maka dinamakan zina. Zina ni ada dua. Satu, penzina, orang yang melakukan zina ni ada dua jenis. Satu, nama dia penzina bukan muhsan. Yang kedua, penzina muhsan. Kalau bukan muhsan, disebut juga sebagai ghairu muhsan. Ini adalah penzina yang belum berkahwin. Dia tak kahwin pun dia lakukan zina. Manakala penzina muhsan ialah penzina yang telah pun berkahwin, tapi dia melakukan semula perbuatan zina tersebut. Okay? Baik, kita tengok dari sudut hukuman. Apakah hukuman yang telah diletakkan dalam Al-Quran ataupun kita panggil hukuman yang telah ditetapkan oleh syara'. Syara' itu syariat Islam lah, Allah dah tentukan. Dalam Al-Quran ada sebut. Okay, apa hukuman dia? Bagi yang belum berkahwin, ghairul muhsan, maka dia hendaklah disebat 100 kali. Sebatan, semalam saya dah cerita kan, sebatan macam mana, sebab bukan sebab yang dahsyat tu. Sampai sebat punggung tu dia menjadi menggelupur, tak. Dalam Islam sebat tu pun dia hanya sekadar 100 kali tu, tak adalah kata angkat macam ni. Okey, 100 kali, kemudian dia hendaklah dibuang daerah selama 1 tahun. Itu ghairu muhsan. Okey, kemudian penzina muhsan pula ialah penzina yang telah berkahwin. Ni direjam sampai mati. Saya dah cerita kan, dia digali lubang, letak dia paras bahu ataupun paras leher macam ni. Kemudian orang yang lalu lalang kat situ ambil batu, rejam kepala dia, darah ke apa sampai matilah. Diharapkan dengan sebab ini adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, diharapkan apa yang telah dilakukan sebagai balasan di dunia ni tak adalah sampai di akhirat besok dia terpaksa menempuhi balasan yang lebih dahsyat. Tu dia kat sini tu dia sebab dia dihukum terus semasa di dunia lagi. Itu dia hudud. Baik, yang kelima yang terakhir pula ialah merompak. Ini yang last sekali. Okay? Untuk merompak, apakah yang dimaksudkan dengan merompak? Merompak ialah, ni yang semalam sampai dekat zina kan. Merompak Ustazah tak masuk lagi. Okay, ni Ustazah akan transfer detail lah. Merompak erti dia berbeza dengan mencuri. Mencuri benda tu memang tersembunyi. Memang dia duduk tempat selamat. Dia ambil tanpa pengetahuan orang tu. Merompak ni berbeza. Merompak di mana orang yang kena rompak tu tahu. Dia nampak. Di mana perbuatan itu ialah melakukan serangan dengan menggunakan kekerasan untuk merampas harta, membunuh atau menakutkan orang awam secara terbuka. Contoh gangster-gangster, dia masuk rumah orang, orang yang ada tu, tuan rumah tu tidur ke apa sedar, kemudian ditumbuk lah, macam-macam lah dibuat, dia ambil barang-barang kemas tuan rumah dan sebagainya. Itu dinamakan merompak. Maknanya tuan rumah tahu, orang yang dirompak tahu keadaan dia dirompak itu. Itu merompak. Sekejap lagi akan kita sembang panjang lebar lagi. Ini saya pergi kepada spektrum ilmu dulu. Di mana dalam ni pelaksanaan hukuman hudud adalah di bawah pihak berkuasa dan tidak boleh dilaksanakan oleh orang awam. Maksudnya 5 hudud tadi yang memang telah digariskan dalam Al-Quran, semua ni adalah
atas tanggungjawab pihak berkuasa ataupun pemerintah. Bukannya kira kita nampak dia merompak, kita terus buat hukuman. Tidak. Dia kena ada siasatan dan seumpamanya, barulah boleh diletakkan hukuman 5 jenis jenayah ini. Semuanya adalah di bawah pihak berkuasa. Kena ingat tu. Okey, kita terus kepada bab merompak tadi. Cuba tengok di sini. Semua ni adalah huruf Jawi ya. Ustazah ambil daripada buku semua. Jadi yang tak boleh baca belat Jawi tak ada masalah ya. Saya terangkan satu persatu. Kamu cuma pastikan kamu betul-betul fokus apa yang Ustazah ajar ni ya. Walaupun saya kita buat secara live macam ni, saya tetap ada tau. Dalam chat tu, Ustazah, awak boleh tanya, Ustazah boleh jawab terus kat situ. Okey, pada hari yang ditetapkan. Okey, hukuman bagi perompak mengikut kategori. Kita tengok ya, ada sebanyak, kita tengok ada 4 jenis, 4 kategori. Okey, hukuman bagi perompak. Yang mula-mula sekali kita tengok menggunakan kekerasan dengan niat mengambil harta. Maksudnya perompak tu dia gunakan kekerasan. Kekerasan yang macam mana? Kita tengok. Yang pertama, berlaku rampasan harta dan berlaku pembunuhan. Ni yang dahsyat lah ni. Berlaku rampasan harta dan berlaku pembunuhan. Dibunuh kemudian dipalang. Ini balasan ataupun hukuman yang wajib dilaksanakan kepada perompak atas perbuatan ini. Perbuatan dia buat rampasan harta, kemudian dia membunuh tuan harta tersebut. Jadi hukuman dia kena bunuh kemudian dipalang. Dibunuh kemudian dipalang. Gantung macam tu. Gantung kangkang macam tu. Tangan dengan kaki dipalang lah. Okay? Itu satu. Itu yang dahsyat. Paling dahsyat. Okay? Baik. Yang kedua, kita tengok. Tidak berlaku rampasan harta. Tidak berlaku rampasan harta maknanya harta tak dirampas. Tetapi berlaku pembunuhan. Maksudnya dia memang masuk rumah orang tu, dia memang bunuh saja. Dia tak ambil harta. Tu kira merompak juga tu. Jadi hukuman dia kurang sikit daripada tadi. Kalau tadi dibunuh dan dipalang. Ya? Tapi untuk ini dibunuh saja. Hukuman terhadap orang yang melakukan rompakan, ya, rompakan tanpa merampas harta, di mana dia bunuh saja tuan harta itu, maka hukuman terhadap perompak itu dibunuh. Hilangkan nyawa dia. Okey, 2 dah. Baik, kita tengok yang ketiga. Okey, perbuatan berlaku rampasan harta. Dia masuk rumah orang tu, dia rampas. Maknanya dia ambil harta orang tersebut, tapi tidak berlaku pembunuhan. Contoh di zaman sekarang ni banyak kan benda-benda macam ni. Jadi apa yang boleh pemerintah lakukan terhadap orang sebegini? Okay, kita tengok. Okay. Pemerintah hendaklah buat apa? Orang tu hendaklah dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Maksudnya kali pertama dia buat, tangan kanan dia dipotong. Potong tangan kanan. Lepas tu kaki pula. Potong tangan dan kaki secara bersilang. Masih lagi ada kaki kiri dan tangan kiri dan juga kaki kanan. Kalaulah dia buat lagi, habislah tangan dia. Tangan dia dipotong, kaki dipotong. Semua kudung. Maknanya dia tak serik. Ada kaki sebelah, tangan sebelah pun nak buat lagi rompakan. Sebab memang dah gangster sangat-sangat dah ni. Buat juga, maka potong lagi lah yang selebihnya. Okay, jelas ya? Baik. Kemudian, kesalahan yang keempat. Tidak berlaku rampasan harta dan tidak berlaku pembunuhan. Maksudnya dia sempat masuk rumah orang tu, masuk tapi tak berlaku rampasan harta. Tak sempat pun nak rampas harta orang tu. Dia masuk-masuk macam tu. Ada juga mungkin tujuan lain. Dia tak ada kata nak rampas harta dan juga nak bunuh. Ya, tak berlaku perbuatan ini. Jadi dia kecil sikit lah dia punya denda dia, iaitu dibuang daerah. Maknanya tak boleh berada di tempat itu lagi. Contoh dia berada di kampung A, kena buang daerah daripada kampung A kat situ, kena pergi. Ke mana? Ke Pulau Ketam ke? Kat Selangor ni ada satu pulau nama dia Pulau Ketam. Itu antara tempat orang buang. Pulau Ketam pula. Pulau Jerjak. Dekat mana tak silap-silap dekat Penang. Jadi orang-orang ini dibuang daerah ke sana. Ni kiranya orang-orang yang memang bermasalah lah. Harapan bila berada di sana dia akan baik ya. Okey, jelas ya pelajar ya. Kalau tak faham boleh tanya Ustazah dekat chat. Okay. Next, kita pergi. Tu dah masuk. Habis hukum hudud. Hukum hudud antara hukuman jinayah yang telah disabitkan di dalam Al-Quran. Dia ada 3 ya. Ingat ya.
Satu, hudud. Yang kedua, qisas. Yang ketiga, ta'zir. So, sekarang kita masuk jenis yang kedua. Hukum qisas. Ingat hukum qisas. Baik, untuk hukum qisas, Ustazah terangkan apakah yang dimaksudkan dengan hukum qisas. Hukuman siksa ataupun hukuman kesiksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuk hukumannya secara balasan yang sama seperti dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Macam mana tu maksud dia? Kita ulang balik ya. Hukuman qisas ialah hukuman kesiksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuk hukumannya secara balasan yang sama seperti dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, itu maksud hukuman qisas. Contoh macam ni. Hukum dia, apa dia hukum dia? Wajib jika wajib jika mangsa atau waris mangsa mahukan balasan yang sama. Namun demikian, mangsa atau waris mangsa boleh menggantikan balasan tersebut dengan diat atau memaafkannya. Macam ni. Gini contoh. Mungkin kamu tak faham ni kalau saya tak terangkan ni. Begini. Contohnya, katakan A ni telah dibunuh oleh B. Ni hukum bunuh balas. Qisas ni bunuh balas. Okay. A telah dibunuh oleh B dengan keadaan yang tidak hak. Tidak dengan kebenaran. Maknanya darah dia haram untuk dibunuh tapi dia bunuh. A dibunuh oleh B. A dah mati. Sekarang ni B masih hidup. Jadi wajib. Ni dia kata wajib jika mangsa atau waris mangsa mahukan balasan yang sama. Contoh. Ini bab bunuh lah. Ini kalau kata wajib mangsa ni kalau bukan bab bunuh. Mungkin dia potong tangan ke. Okay, kalau bab bunuh katakan waris mangsa, ayah dengan mak mangsa kata saya nak supaya dia juga dibunuh. Wajib dilaksanakan. Sebab dia dah bunuh si A, B tu mak ayah dia kata saya nak supaya B dibunuh sebagaimana A dibunuh. Anak saya dibunuh. Maka pemerintah wajib untuk bunuh si B tadi. Itu dinamakan qisas. Tapi atas dah adalah siasatan dan sebagainya. Okay, tapi tengok namun demikian mangsa atau waris mangsa boleh menggantikan balasan tersebut dengan diat. Okay, diat ni apa? Iaitu pampasan jumlah bayaran berdasarkan persetujuan bersama atau ditetapkan oleh mahkamah. Katakanlah dia setuju untuk bayar. Okay, kalau kamu boleh bayar sebanyak ini sekian-sekian, okey saya lepaskan. Tak ada kesalahan. Dia katalah bayar okey di atas sebab kamu dah bunuh anak aku nak kamu bayar 100,000. Okey, dia boleh bayar 100,000. Maka selesailah. Itu nama dia diat. Okey, ataupun keluarga tu kata apa? Tak apalah. A pun dah mati kalau kita bunuh si B. Contoh A tadi dah mati. Katakan kita bunuh si B ni tak ada apa. Tak boleh menghidupkan A pun. Jadi kami sekeluarga maafkan dah. Hanya Allah saja yang membalaskan dia nanti. Itu tak apa. Memaafkan. Jadi 3 hukum kat sini terbit. Hasil daripada qisas ni. 1, wajib bila keluarga mangsa nak dibuat qisas. Yang kedua, dia kata tak apa tapi syarat bayar diat. Diat ni bayaran tertentu. Sebab ada persetujuan bayar tertentu. Ataupun yang ketiga, memaafkan. Jelas tak ni? Boleh Itu maksud qisas. Contoh lagi satu tu satu bunuh. Kalau katalah potong tangan. Dia dah potong tangan aku. Aku nak supaya kita qisas dia. Dan ni dah ada mahkamah lah contoh. Qisaskan dia supaya tangan dia pun dipotong juga. Berlakulah qisas kat situ. Boleh faham Maknanya kita balas balik sebagaimana dia dah buat kat kita. Tapi biasanya kalau qisas ni dikaitkan dengan kematian lah. Jelas ya pelajar? Kalau tak faham boleh tanya Ustazah dalam chat. Tanya saja, terus tanya supaya kamu betul-betul faham. Setelah tamat tajuk ni, kamu betul-betul boleh faham. So kita dah belajar hudud dan juga qisas. Okey, dah 2 dah kita belajar. Baik, kita teruskan. Ni ada lagi ni penerangan di sini bagi bab qisas. Okey. Bagaimana dia bab qisas tu? Kita tengok sini. Jenis kesalahan di bawah hukuman qisas. Ada 2 di sini. 1 pembunuhan macam mana yang saya terang tadilah. Yang kedua perbuatan yang membawa kepada kecederaan. Baik, kita tengok lebih detail kat sini. Okay. Di sudut pembunuhan. Maksudnya serangan yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Contoh tadilah A dengan B. A mati, A diserang oleh B. B bunuh dia. Okay. Jadi hukuman dia, 1 mati. A mati, jadi B pun keluarga si A nak minta supaya B pun
kena hukuman mati. Satu, yang tadi juga Yang kedua diat. Diat yang Ustazah cerita tadi iaitu bayar banyak mana bayaran atas persetujuan lah antara dua pihak. Kalau 1,000 lah, B kena bayar pada A. Ini contoh kalau keluarga tu minta bayaran lah. Dan yang dia kata diat jika ada pengampunan daripada waris mangsa. Ni kalau minta diat lepas tu dia kata dia maafkan, ada pengampunan, tak ada masalah. Ya, baik. Itu pembunuhan. Yang kedua, jenis yang kedua saya dah cerita tadi, perbuatan yang membawa kecederaan. Contoh, perbuatan yang mendatangkan kecederaan. Contoh, A telah dicederakan oleh B, putus tangan. Jadi B pun wajar untuk terima hukuman dipotong tangan juga. Hukuman balasan yang sama. Itu makna qisas, sama. Balasan kepada orang yang melakukan itu sama dengan dia buat kepada orang lain. Yang kedua, diat jika ada pengampunan daripada mangsa atau warisnya mangsa. Diat ni kalau ada pengampunan lah, kalau dia maafkan, so dia diat sekali. Faham Okey. Spektrum ilmu. Jenis-jenis pembunuhan menurut syariat Islam. Pembunuhan ada beberapa jenis. Satu, dengan sengaja. Dua, pembunuhan separuh sengaja. Maknanya kalau yang sengaja tu memang betul-betul dia nak bunuh. Okay, yang separuh sengaja tu maknanya dia ada niat dengan tak niat sama banyak. Nak bunuh pun ya, tak nak bunuh pun ya. Manakala yang ketiga memang dia tak ada niat langsung, tiba-tiba dia telah membunuh seseorang. Jadi itulah jenis-jenis pembunuhan yang ada 3 semua. Okey, jelas ya? Tak faham terus tanya ya dalam chat. Alright. Okey. Pergi kepada ni last. Ini last. Last ni maksud dia ialah benda yang terakhir yang nak kita belajar berdasarkan 3 tadi. Okey, 3 jenis hukuman terhadap jenayah Islam. Yang pertama apa belajar? Hudud. Yang kedua, qisas. Dan yang ketiga ialah ta'zir. Jadi pelajar-pelajar semua kalau tak faham terus tanya Ustazah ya. Okey, untuk last kali ni, yang last iaitu ta'zir. Apakah yang dimaksudkan dengan ta'zir? Ta'zir ialah hukuman kesiksaan yang tidak ditetapkan jenis dan bentuk dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah. Boleh faham maksudnya di sini ialah hukuman kesiksaan tu yang tak ditetapkan jenis. Dia tak tentu jenis macam mana, bentuk macam mana. Maksudnya dalam Al-Quran tak ada. Tak ada jenis dia. Kalau macam tadi tu, hudud tu kita memang tahu jenis dia. Okey, hukum minum arak. Kan? Hukum apa lagi? Hukum menuduh orang berzina. Memang kita dah ada, dah tahu dah perbuatan jenayah dia. Tapi kalau ta'zir, hukuman kesiksaan yang tak ditetapkan jenis. Dia tak tahu. Jenis bentuk tu memang tak ada dalam Quran Sunnah. Tapi boleh dibuat atas perbincangan oleh para hakim dalam mahkamah. Pemerintah lah. Pemerintah tu memanglah Perdana Menteri, tapi adalah sab-sab dia di sudut kehakiman. Mereka lah yang putuskan. Contoh orang yang pengedar dadah. Orang pengedar dadah ni apa hukuman dia? Okey. Macam itulah hukuman dia, terus mati. Terus dibunuh. Tengoklah dia punya darjah ketinggian dia mengedar dan sebagainya lah. Okey? Faham Contoh lagi apa lagi? Ta'zir. Antara lain, contoh sekarang ni. Siapa yang melanggar SOP COVID-19, siapa yang keluar rumah senang-senang tak pakai mask, maka pemerintah kata orang yang bertindak tidak mengikut SOP kena bayar 1,000 ataupun 1,500. Itu nama dia ta'zir lah tu. Untuk kemaslahatan. Maksudnya untuk kemaslahatan umum, untuk kemaslahatan diri dia sendiri. Jadi pihak pemerintah dengan kerjasama KKM dan sebagainya lah menetapkan orang ni kena bayarlah. Bayar apa? Bayar denda. Itu adalah ta'zir. Boleh faham? Jelas ya? Tak faham terus tanya dekat chat. Baik, hukum dia. Apa dia hukum? Hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tak ada. Ingat ya, perbuatan yang tak ada dalam Quran dan Sunnah. Jadi pemerintah yang akan gariskan hukuman tersebut. Baik. Okey, hukum hakim harus menjatuhkan hukuman berdasarkan ijtihad. Maksudnya hakim ni bukan sambarono je nak bagi hukuman. Dia kena berasaskan Al-Quran dengan Sunnah juga. Bukan dia senang-senang aja, tak.
Ya, itu dia kata berdasarkan ijtihad ni. Ijtihad ni ambil daripada Quran dan Sunnah, garisan. Apa yang digariskan oleh Quran dan juga hadis. Dan juga maslahah rakyat. Dan kemaslahatan. Macam saya cakap tadi lah. Siapa yang tak pakai mask, dia kena denda. Itu kemaslahatan rakyat tu sebenarnya kat situ. Dan negara bagi kesalahan yang tiada peruntukannya. Kesalahan tu dia memang tak letak. Dalam Quran tak ada, okey, orang yang tak pakai mask, dia kena bayar sekian-sekian, kena hukum sekian-sekian. Tak ada. Jadi pemerintahlah yang menetapkan. Faham Jelas? Jelas terus tanya dekat chat. Alright. Kita tengok pula spektrum ilmu. Nak habis dah ni. Contoh, tengok contoh hukuman takzir, ni contoh takzir ialah teguran, denda, penjara, sebatan dan hukuman mati. Macam saya cakap tadilah, orang yang mengedar dadah, okey, section tuduhan bawah section sekian dah disabitkan kesalahan, boleh dihukum dengan hukuman mati. Ini adalah takzir. So ingat pelajar, takzir ialah hukuman kesiksaan yang tidak ditetapkan jenis dan bentuk dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah. Berbeza dengan hudud. Hudud ialah hukuman kesiksaan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Qisas pun sama. Okey, jelas pelajar Jadi Ustazah harapkan pelajar semua baca betul-betul, fahamkan betul-betul. Tak faham, terus tanya saya. Dan jangan lupa saya ada bagi kerja. Ustazah ada bagi kerja dekat Google Form. Nanti tekan link tu dan isi. Ini untuk PBD juga ni. Siapa yang isi, dah baca tu, kalau dia markah dia bagus. Contohnya lebih dari berapa? 80 ke atas. Markah dia 80 markah ke atas, insya-Allah dia dapatlah EP4 untuk tajuk ini. Kira buat PBD dah tu. Boleh So, ada soalan lagi tak? Saya ingat sampai di situ saja. Okay, sebelum tu saya ingatkan kamu lagi sekali, siapa yang belum hantar video untuk PBD, tolonglah cepat-cepat hantar. Rebut masa lapang sebelum datang masa susah. Masa yang penat. Supaya kamu boleh belajar dengan tenang dan seumpamanya. Jadi lepas ni tolong walaupun ni sekejap je sebab saya ada hal sebenarnya hari ni, iaitu sebab Ustazah rakam siap-siap, tapi rakaman Ustazah ni memang tetap masanya baru boleh tengok. Jadi kalau siapa yang tak dapat tengok lagi, tolonglah tengok semula. Oh ya, satu lagi untuk ayat hafazan, hari ni saya tak letaklah ayat hafazan. Tak apalah, rasanya masa panjang lagi tu. Sebab kamu masa lama ni untuk hari ni. So, buka video yang lepas-lepas, tolong baca ayat-ayat hafazan dan juga ayat-ayat tilawah. Okey? Sekian saja. Sampai sini saja. Saya mengharapkan kamu boleh belajarlah dengan ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Okay, jangan lupa buat GF. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.